Waalaikumsalam. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفعا والانتفاع والاكتفاء والاستيقاظ حث على التمسك بكتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. أما بعد. Pengerusi serta ahli jawatankuasa Masjid Husin, pegawai masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, pegawai am wanita, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita berkumpul untuk kita sambung kembali pembacaan kitab kita Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Hari Kiamat karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Kita masuk dalam bab mengingati dan menyediakan diri menghadapi kematian. Mengingati dan menyediakan diri menghadapi kematian. Ingat, maksudnya dengan mencari ilmu tentang mati. Wajib ke Ustaz? Wajib. Sebab mati itu termasuk dalam rukun iman, beriman kepada hari kiamat. Dia termasuk dalam bab tauhid. Jadi benda yang kita bincang pada malam ini ialah bab tauhid. Dia fardu ain lah. Satu. Dia termasuk dalam ilmu fardu ain. Sebab ilmu tauhid ni perbahasannya sangat luas. Jadi kita ambil satu bab saja, satu perkara saja. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hadimil lazzati ya'nil maut. Aksiru, perbanyakkanlah. Macam mana banyak tu? Nak dihitung banyak tu. Aksiru zikra, perbanyakkanlah mengingati mati. Terutamanya kepada adik-adik kita lah. Kenapa saya sebut adik-adik? Kebiasaannya kita ni kalau dah berumur sikit ni, insya-Allah lah kot, dah memperbanyakkan amalan. Yang muda-muda ni takut belum sedia. Yang belum mula lagi semayang fardu. Sebab apa tak mula semayang fardu? Muda lagi. Sebab dia ingat dia mati umur 60. Sebab dia ingat dia mati umur 70. Rupa-rupanya Allah cabut nyawanya ketika umurnya 17 tahun. Tak semayang lagi. Nak balik jumpa dengan Allah Ta'ala. Kenapa tak semayang? Sebab tak ingat, tak ready dan tak belajar. Maka 17 tahun Allah akan nilai sejak bila dia mula solat. Umur balik dia mungkin 12 tahun.
meninggal 17. 5 tahun tu malaikat kira balik. Berapa kali semayangnya, berapa persen? Tengok-tengok tak ada semayang, tuan-tuan. Walaupun umurnya 17 tahun, termasuklah dia dalam kalangan orang-orang yang meninggalkan solat. Tempatnya di dalam neraka Saqar. 17. Jadi syarat nak masuk neraka ni bukan umur, amalan, iman, ilmu. Tu sebab bila kita bincang benda macam ni, kadang-kadang orang muda dia kata tak apalah, ni bagi otak-otai lah belajar, saya belum lagi. Hadis Nabi sebut di akhir zaman, walaupun hadis dhaif, kita berhati-hati dalam ilmu tauhid bila kita bincang tentang, sebab kita bincang tentang ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid tidak boleh kita gunakan hadis dhaif sebagai hujah. Cuma boleh kita jadikan sebagai, orang kata targhib, tarhib boleh. Nak jadi pembakar semangat, nak jadi ancaman boleh, tapi nak jadikan hujah tak boleh. Selalu kita dengar hadis, di akhir zaman nanti akan banyaknya kematian mengejut. Hadis, dia hadis dhaif. Imdad hadis daripada siapa? Imam Tabarani. Untuk jadikan peringatan pada kita lah. Walaupun hadis dhaif, tapi kita tengok akhir-akhir zaman ni, nak zaman kita lah, banyak mati mengejut. Mati domam, masuk wad domam. Doktor kata paru-paru dah masuk kuman. Hari pertama dengar, hari ketiga dengar ditidurkan, hari keempat dah tak ada. Berapa umur arwah ni? 9 boleh. Itu tak cerita yang mati lomeh, yang mati aksiden, yang mati konvoi, yang mati merempit, yang mati dadah, yang mati itu, yang mati ini, tak cerita. Itu sebabnya dipesan oleh Nabi kita, aksiru zikra, perbanyakkan mengingati mati. Hadimil lazat, kerana mati itu merenggut kenikmatan kita pada dunia ni. Apa yang nikmat dunia ni? Meninggalkan perintah Allah. Itu paling nikmat. Tak semayang nikmat, tuan-tuan. Tidur bangun pukul 9, subuh tak payah. Itulah nikmat paling sedap. Kan? Waktu maghrib ni duduk mana-mana lepak, sementara nak nunggu bola malam ni. Nikmat, tuan-tuan, tak payah semayang ni. Siapa kata itu nikmat? Nafsu kita cakap. Bila orang tanya apa nikmat paling sedap, itulah dia paling sedap, tak payah semayang. Seronok. Tu sebab Allah kata dunia ini keseronokan. Seronok tinggal semayang. Tu sebab bila kita ingat tentang kematian ni, pastikan dalam rumah kita tidak ada manusia yang tidak bersolat. Kalau di dalam rumah kita ada manusia yang tidak bersolat, di dalam rumah kita ada manusia sedang melakukan dosa besar. Kan? Dalam rumah kita ada bara-bara api neraka. Besar dosa meninggalkan solat ni, bukan kecil-kecil. Itu sebabnya mengingati mati ni macam mana? Belajar. Salah satunya ialah menuntut ilmu. Tuntut ilmu. Ilmu daripada mana nak tuntut ni? Apa dia yang dikatakan mati itu? Mati itu perpindahan. Pindahnya kita daripada alam dunia ni ke alam barzah. Bukan mati ni habis. Tamat. Tak. Pergi ke satu alam yang lebih mencabar lagi. Alam apa? Alam barzah. Di alam barzah tidak ada berjemaah. Tak ada. Semua akan duduk seorang. Masuk di dalam alam barzah itu, alam kubur tu,
Sorang-sorang. Duduklah sorang-sorang untuk menghadapi alam itu. Berapa lama? Sangat panjang. Sehingga berlakunya hari kiamat. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, ada orang tu besok dia mati sehari sebelum kiamat. Kojaplah duduk dalam alam barzah tu, Ustaz. Mati hari ni, esok dah kiamat. Habis yang kita meninggal lama ni macam mana? Tauruk lah kena dengan manusia nangki, dia kata. Allah tahu nak ukur alam tu berapa lama. Itu kerja dia. Allah tu maha adil. Jangan risau. Semua dapat puk masing-masing. Ni puk kau, ni puk den, kata orang bilah lah. Allah bagi sama kata. Yang perlukan masa ni siapa? Makhluk. Allah perlu masa ke? Tidak. Sebelum makhluk ada masa ke? Tidak ada. Kan? Allah itu bersifat kidam. Kan? Azali. Wujudnya Allah Ta'ala itu tidak memerlukan masa. Tapi kenapa Allah buat masa? Sebab makhluk perlukan masa. Kita yang perlu masa. Dia tak perlu masa dah. Kan? Jadi kerana kita ni, urusan kita masuk je kubur esok, adil je waktunya tu sama je. Jangan risau. Kadang kita ni fikir jauh betul. Satu, masuk alam barzah. Selesai ke? Tak, dia pra akhirat. Di alam barzah tu kita dah mula nampak apa bekalan yang kita bawa. Apa bekalan yang kita nak bawa ni? Ada 9 soalan yang akan ditanya. Jadi 9 tu kena siapkan cukup-cukup. Yang pertama dia akan tanya tentang Allah. Dia akan tanya tentang Tuhan. Sebab apa dia akan tanya tentang Tuhan? Hak Allah dah sempurna ke belum? Ma rabbuka. Kan dia tanya tu, siapa Tuhan kamu? Tapi kalau tengok betul-betul tu, ma tu apa? Dia tak kata man. Sepatut soalan itu man rabbuka. Tapi kenapa dia tanya ma? Sebab ada manusia yang ambil benda jadikan Tuhan. Yang sembah hawa nafsu, besok dia akan jawab, nafsu akulah Tuhan aku. Kan? Nafsu itulah Tuhan aku. Yang sembah berhala akan jawab, aku sembah berhala. Berhala itulah Tuhan aku. Sedangkan malaikat bukan nak dengar tu. Dia nak dengar satu sebutan saja, Allah. Tu saja yang dia nak dengar. Sebut banyak-banyak Allah. Kenal Allah. Macam mana nak kenal? Itu yang kita belajar ilmu tauhid tu. 60 tahun Allah bagi umur, 70 tahun Allah bagi umur, 80 tahun Allah bagi umur. Jangan sampai tak kenal siapa Allah. Kalau tak kenal lagi, jangan mati, postpone dulu. Sebab besok tak boleh jawab. Yang akan jawab tu ilmu, iman, amal. Ilmu, iman, amal. Ada orang kenal Allah tapi dia ragu-ragu. Kenal Allah ragu-ragu, dia tidak dikira beriman. Kan iman ni kena jazam, simpul mati. Itu sebab namanya akidah. Apa makna akidah? Akad, ikat betul-betul, tak boleh buka dah. Cincang lumat pun. Tapi kok ragu-ragu, belum lagi. Yang ragu-ragu ni kita takut ni. Yang syak ni kita takut ni. Yang waham ni kita takut ni. Macam mana Ustaz saya nak tahu saya dah yakin? Tengok bila Allah uji, macam mana keadaan kita. Bila Allah uji kita dengan kesusahan, apa perangai kita? Kok masih lagi okey, masih lagi semayang, masih lagi Alhamdulillah. Bila Allah bagi kita senang, tengok perangai kita macam mana.
Sepatut masa senang itulah semayang macam tu juga, bersyukur macam tu juga. Ni yang kita bimbang ni, bila dibagi nikmat dia dah busy dah, doa pun sikit je. Kemarin masuk masakin mari rajin semayang sunat. Kan? Semayang duha tiap hari, masa belum kayo. Dah kayo. Tak ada lagi duha dah. Nampak? Dia Allah dia tahu, dia kona kita. Dia uji dengan, ada manusia ni diuji dengan kesusahan, dia boleh tahan. Bila uji dengan kesenangan, dia tak boleh tahan. Dulu masa susah, Honda Cup sampai masjid. Tak boleh Honda Cup tu hidup, bertolak datang masjid. Masa susah, dah sonang pakai Honda apa pula. Tak sampai yang benar Allah tu ke masjid. Allah tengok, ya Allah perhati. Besok dia nak jawab, dia tak boleh jawab. Bila malaikat kata ma rabbuka, tak boleh jawab. Dalam hadis kata ada yang jawab tu je yang boleh jawab lah. Dipukul oleh Munkar dan Nakir di tempat sujud ni. Ni tempat sujud ni dipukul. Pam, dipukul tempat sujud ni, masuk. Berapa sakit tu masuk ke bawah tu, dibiarkan. Dah sampai ke dasar baru dicungkil, dia naik balik, dia tanya kali kedua. Ada yang jawab aku tak tahu, macam-macam lah. Yang kita nak besok jawab dengan ilmu kita, dengan iman kita, dengan amalan kita. Yakin jawab Allahu Rabbi. Jawab macam tu, pasti. Sebab apa? Tu sebab di dunia ni minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma ahyina bil iman. Ulama' je, ya Allah hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman. Dah kapan, dah bungkus kami ni besok, dah masuk dalam lahat tu, iman kami tak pernah berubah. Hantarlah Munkar Nakir, kau siapa tanya pun kami boleh jawab Allah, la ilaha illallah. Itu maksudnya merenggut kenikmatan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min zikri hadimil lazzat. Qulna ya Rasulullah wa ma hadimul lazzat? Qala al maut. Maksudnya perbanyakkanlah mengingati pemusnah kenikmatan dunia. Dunia ni banyak nikmat. Tengok dunia nampak cantik. Betul ke dunia ni cantik? Tengok dunia ni nampak indah, kan? Takut kita tenggelam, takut lemas kita dalam dunia ni. Kami pun bertanya, apakah pemusnah kenikmatan dunia itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, kematian. Tu bila ada orang meninggal, kita pun ziarah. Orang yang ada ilmu, bila dia pergi ziarah kematian, dia akan dapat manfaat. Orang yang tak ada ilmu, ziarah kematian dapat panskat ialah. Pergi panskat, besok dan minggu siapa nak datang. Ni berlaku dalam masyarakat kita. Dia tak pergi tu untuk dapat manfaat pun. Orang yang dia pergi tu, dia pergi, kesan tu akan ada pada diri dia. Ya Allah, aku besok macam ni lah. Dia tengok dalam yang lahat tu lama tu, masa semayang terbayang-bayang, masa baring terbayang-bayang, kan merenggut nikmat tu kan. Allah, macam mana lah dia dah mula risau. Tapi kita pergi kubur boleh berburak lagi. Teh, senang ni hati ya. Orang tengah talqin ni, nampak apa kesan benda kat kita. Jadi tak sampailah mesej hadis ni tadi, sebab ilmu tak ada. Pergi kubur, duduk pula atas kubur. Nabi larang dah, jangan kamu duduk atas kubur orang. Duduk atas kubur, sokok, pus kan. Orang yang kat bawah tu cakap, celaka atas kubur dan ukok lah. Mesej tak sampai. Kan sepatut benda tu pergi dapat ada kesan kat kita. Kan?
Zikrul maut patut kita dapat, tapi sebab ilmu tak ada, kita pergi, dia jadi adat. Bahasa mudahnya ialah bila ada ilmu, kita buat sesuatu ibadah, dia akan jadi ibadah. Bila kita tak ada ilmu, kita berada dalam kejahilan, kita buat satu ibadah, dia akan jadi adat. Kan? Bila orang meninggal, dia buat tahlil, dia buat 3, dia buat 7, dia buat 40, dia buat 100, dia buat 1000. Siapa yang buat tu? Imam buat. Dia buat tak? Dia tak buat. Sedangkan anak kena tahlil setiap hari paling kurang. Disuruhlah imam pun, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahum. Wa khususan tengoklah nama anak doa tak? Sedangkan doa yang paling sampai doa siapa? Waladun soleh, anak yang soleh. Setiap waktu solat tu, kalau dia duduk tu baca zikir tu pun dah jadi tahlil lah tu dah. Ya Allah, zikir aku ni untuk arwah mak abah. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Sampai tak kat mak? Sampai. Kan? Baca. Okay. Jangan tu saya kata tadi, kena ada ilmu. Diriwayatkan daripada Umar, dia berkata, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar Ibn Khattab berkata, aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pemuda Ansar. Pemuda Ansar ni orang Madinah. Memberi salam kepada Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling mulia?" Orang muda pergi tanya. Jumpa orang alim pergi tanya. Sementara orang alim masih ada. Tanda-tanda kiamat besok kita akan baca dalam kitab ni. Utamanya bila nak berlaku kiamat besok, Allah akan cabut nyawa orang alim dulu. Tuan-tuan pandanglah sekeliling kita, tengok kan. Sehingga besok dunia ketika itu sudah tidak ada lagi orang alim. Ni pun dah ramai dah, Allah Ta'ala cabut. Allah cabut. Macam mana? Ulama kata macam-macam. Berlaku peperangan. Ada orang alim dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Berlaku tak sekarang? Nampak? Kat Palestin pun orang besar ni. Kan? Makin sikit bilangannya besok. Siapakah orang yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang paling baik akhlaknya. Itu yang kita ngaji ilmu tasawuf. Siapa nak akhlaknya cantik, belajar ilmu tasawuf. Kadang ibadah kita cantik, iman kita cantik, minta maaf cakap ya, perangai kita tak berapa cantik. Ibadah banyak, ilmu banyak, adab tak ada. Ni berlaku ni sekarang. Nak negur orang dalam Facebook, tegur macam mana? Ustaz nak tegur ustaz bukan macam tu cara. Ada adab tak boleh telefon kau. Kok saya salah lah, Ustaz Jasni salah, jangan tegur saya dalam Facebook. Telefonlah saya. Assalamualaikum Ustaz, Ustaz cakap tak betul. Ya kau, saya semak balik. Terima kasih tuan tegur saya. Sebab ustaz bukan semua malaikat. Tapi sekarang tuan-tuan tengok, yang bergaduh dalam Facebook siapa? Yang bergaduh dalam TikTok siapa? Tak cantik lah bergaduh macam tu. Nampak akhlak kita tak ada. Nasib baik dia tak berlaku kat Malaysia, dia berlaku di luar negara. Faham-faham tak faham sudah. Kan? Baik, Rasulullah menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Dia bertanya lagi, orang mukmin yang paling beruntung sekali ya Rasulullah. Siapa orang mukmin yang paling beruntung, yang paling bijak ni siapa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang paling banyak mengingati kematian dan bersiap untuk mati.
Macam mana ingat mati ni? Duduk ingat je kau? Tidak. Buat bekalan. Kita datang masjid malam ni, ini ingat mati lah ni. Kalau tak ingat, tak datang. Kan? Dah ada tanda dah tu. Datang jugalah rumah Allah. Sebab Nabi pesan, siapa datang rumahku, kata Allah Ta'ala, aku yang akan melayannya. Siapa datang menjarahi aku akan layan dia. Makna nak ziarah Allah ni datang masjid. Tuan-tuan datang masjid ni ziarah Allah Ta'ala. Allah layan tak? Allah layan. Pergi rumah orang dapat apa? Dapat minum lah. Nasib baik dapat cokodok. Datang masjid dapat apa? Allah bagi keampunannya. Allah layan. Allah bagi rahmat. Allah bagi pahala. Datang rumah Allah layan. Sebab ni rumah dia. Dan Allah balik, Allah tanya malaikat balik kan, dia tanya, daripada mana balik? Masjid Husin. Ada apa Masjid Husin? Hadis sahih sebut. Ada majlis zikir ya Allah. Cerita tentang kau ya Allah, cerita tentang mati. Siapa yang ada dalam tu? Seorang disebut. Siap dengan nombor IC sekali, jangan risau. Malaikat ni dia kona kita, betul. Kan? Panjanglah lagi hadis tu kan. Tapi nak cerita report tu terus sampai. Sebab apa? Kemuliaan majlis ilmu. Copek masuk sekarang ni tuan-tuan. 10 minit lagi. Baik. Orang yang paling beruntung adalah yang dapat mengawal nafsunya. Ni dia. Al-kaisu man dana nafsahu. Al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang nak bersedia nak menghadapi mati ni apa? Nombor 1, mengawal nafsu dia. Nafsu apa? Nafsu makan. Macam nak kawal nafsu makan Ustaz? Tak makan yang haram lagi dah. Tak makan Ustaz, kami ni jago. Kinzi kami tak makan. Saya bukan kata kinzi. Dia tak makan rasuah lagi dah. Dia tak makan subahah lagi dah. Sebab harta yang ada pun dia bersihkan dah. Kan? Tu dia kawal hawa nafsu tu. Sebab nafsu kita suka tak dekat harta? Suka tuan-tuan. Pergi cucuk-cucuk tengok, wah 1 juta, tak seronok. Cucuk-cucuk 1 bilion, nafsu kita suka. Iman kata, kan? Kena bersihkan sebab takut-takut dalam tu ada apa. Kalau bersiap untuk kematian, fikirlah duit tu nak buat apa. Nak wakaf, nak infak, nak bayar zakat. Sebab itu membersihkan harta kita. Nak wakaf lah. Sebab besok belum tentu lagi. Sekarang ni orang buat pondok, orang buat tahfiz, orang buat masjid, orang buat surau. Kalau ragu-ragu tuan-tuan, tengok dekat Facebook, tengok dekat surat khabar, kami sedang buat pusat tahfiz. Ragu-ragu tuan-tuan nak bank in, tuan-tuan pergi tompek tu tengok, jumpa mau apa tu. Tengok tu betul, tanya tu betul. Kita ada hak kat situ nak tanya duit kita. Nafsu kita. Nafsu apa tu? Hubud dunia, cinta dunia. Nafsu kita kedekut. Apa makna kedekut? Yang wajib tak nak buat, yang sunat pun tak nak buat. Setiap Jumaat berapa derma sumbangan kita untuk tabung berapa? RM1. Daripada bila derma RM1 tu? Daripada 12 tahun marin lah. Umur 12, hari ni dah 62 dah. Istiqamah 50 tahun sedekah RM1. Tahniah lah. Nampak? Ustaz Jumaat ni azam. Yang ada duit lah. Duit dalam bank 1 juta. Takkanlah sedekah RM1. Kan? 100 tu pun lah. Ini termasuk 100 dalam tabung tu, balik monong dah. Apalah abang monong ni? Tak ada apa dah. Sebenarnya dia masuk poket tadi nak tarik RM1, tertarik 100.
Apa tanda tu? Nafsu kita masih lagi ada sifat hubud dunia. Ni bekalan nak buat mati ni, nak lawan. Sebab Nabi pesan dah, kamu nak meninggal, nafsu ni kena tundukkan. Nafsu tu, nafsu makan, nafsu bercakap. Tak ada saya kurang bercakap Ustaz. Belum tentu. Tengok kat TikTok, tengok kat Facebook, tengok kat WhatsApp, kan? Kadang ada orang ni tak bercakap, tapi dalam media sosial dia gajo kan. Habis di komen ni, semua di komen kan. Apa maksud tamak bercakap-cakap? Apa maksud tamak bercakap ni Ustaz? Maksud tamak bercakap ni ialah bercakap benda-benda yang haram, masih mengumpat lagi. Nampak tak? Malaikat dah bagi signal lah. Apa signal lah? Duduk kojab pun dah longoh. Signal, tuan-tuan, bukan saya sebut. Kan malaikat maut dia minta dengan Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, berilah aku tentera untuk membantu aku. Allah bagi tentera pada dia. Apa dia? Di antara tentera malaikat maut ialah kesihatan kita semakin menurun. Kencing mani, tentera dia lah. Darah tinggi, tentera dia lah. Nak mati, mungkin ada orang mati sakit, ada orang tak mati sakit, tapi itu semua signal. Kita ni dah ada dah sikit poning kepala, dah ada signal lah, dia dah bagi dah. Duduk sikit longoh kan. Naik motor marin boleh, padang bosar konvoi. Sekarang dia cerita padang bosar lah kan. Pergi Pokan Sombat ni, aduh sakit pinggang lah. Dah ada signal lah kan. Mana faham? Mana Allah dah bagi signal? Mana ketika itu jangan tamak lagi berkata-kata, jangan bohong dah. Ni bohong kuek, ni bohong sunat ni kuek. Adalah bohong sunat. Kita mencari mana ada bohong sunat. Tak ada. Dalam Salikin tak sebut, dalam Penawar Bagi Hati tak sebut, dalam kitab hikam pun tak sebut. Tang mana datang tak ada. Kita pandai-pandai fatwa sendiri kan. Kita keluarkan fatwa bohong sunat. Yang ada bohong harus ada, bohong sunat tak ada. Mau ngak macam tu je lah. Nampak? Tamak berkata-kata. Yang sedih sekali ialah mencari makan dengan menipu. Nampak tak? Tamak berkata-kata, maksudnya menggunakan lidahnya untuk mencari rezeki. Buat syarikat umrah, orang bayar duit, time nak pergi, dia hilang. Berkumpul orang kat KLIA, kutip duit nak pergi Palestin, konon lah kan. Kutip, bukan pergi Palestin, pergi Las Vegas duit Ada orang berani buat macam tu tuan-tuan? Ada. Ni kata tak ingat mati tadi ni. Kutip duit nak buat masjid, nak buat pusat tahfiz. Berani kutip. Ada tak pusat tahfiz masjid Tak ada. Rumah dia lah ada. Ada orang jenis macam ni kan. Dia tak perasan lagi. Tamak dalam berkata-kata ni banyak lah. Makna nafsu dia dalam bercakap tu, tak kisahlah halal haram cakap dia kan. Cinta pada dunia, apa lagi, sifat mazmumah, belum berjaya lagi menghilangkan sombong ego. Sombong macam tu je. Kau kenal dan siapa? Nampak? Allah, semayang pun sombong lagi. Tu sebab Allah Ta'ala suruh letak muka tu kat bawah. Kenapa muka? Tonyoh muka tu kat bawah tu. Buang sombong tu kan. Tak ada sombong dah, habis. Besok masa talqin pun tak, gelaran pun tak ada dah. Ustaz pun tak ada tuan-tuan. Saya esok kena talqin, jangan tak ada pakai ustaz lah kan.
Tu dia kata tadi, belum berjaya menundukkan hawa nafsu. Sebab apa? Sebab nafsu kita suka kepada penghormatan. Orang suka hormat kita, suka glamour. Adik-adik cuba tengok TikTok, bila orang like 1 juta orang like, rasa apa? Pak, nafsu kita suka benda macam tu. Jadi tuan-tuan, sampai di situ tak habis kita baca hadis tu. InsyaAllah pada lain kesempatan kita akan sambung lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh siap-siap untuk semayang fardu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.